Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang sampaikan. Dan kali ini boleh dikatakan edisi special selepas raya. Sebabnya abang dapat 2 komen, tak banyak pun, lebih kurang 2 komen aja yang minta abang ceritakan KKN Desa Penari, salah satu filem yang tengah hit daripada Indonesia. Sebenarnya abang tahu cerita KKN Desa Penari ni sejak tahun 2020. Waktu tu memang heboh orang cerita. 2020 ke 2019 macam tu dah lebih kurang. Dan waktu tu abang rasa obses nak tahu sebab dia berdasarkan kisah benar kan. Jadi abang rasa obses gila nak tahu. Banyak sumber abang cari, banyak sumber yang abang baca tentang KKN Desa Penari. Dan bila waktu 2020 tu dikatakan akan keluar filem KKN Desa Penari, dan abang download secara tidak halal dalam beberapa website, tapi tak ada satu pun yang dikatakan filem sebenar KKN Desa Penari. Waktu tu abang tak tahu, rupanya tayangan dia ditangguhkan sehingga tahun 2022. Jadi waktu tu abang terlalu banyak baca tentang KKN Desa Penari, dan abang dah set dalam otak memang inilah cerita KKN Desa Penari. Sebenarnya ada banyak versi tau. Ada versi daripada yang abang baca daripada Widya, daripada Nur, dan ada lagi beberapa KKN Desa Penari punya versi. Okey, kali ni memang special sikit lah. Jadi bila abang dah terlalu banyak baca dan abang nak tengok filem tu, pada 2 minggu lepas abang pun pergilah tayangan pertama hari Khamis malam ke je, lebih kurang macam tu. Abang pergi Khamis malam sebenarnya kita baca Yasin kan, Khamis malam Jumaat, tapi tak, ni gigih ni tengah tengok wayang ni. Nak tengok KKN Desa Penari. Dan bila abang tengok dalam cerita KKN Desa Penari tu, ada dua aja dalam banyak peristiwa yang diorang alami, ada dua sahaja yang sama dengan apa yang abang baca. Tapi ada beberapa cerita lain yang tak sama dengan apa yang abang baca. Jadi hari ini adalah satu versi special tentang KKN Desa Penari yang abang baca. Tapi lepas abang baca waktu 2019-2020 tu, sebenarnya abang ni jenis yang ingat tau kalau cerita-cerita seram ni. Baca sekali ingat. Jadi ini versi yang abang nak ceritakan ni, abang cari balik dalam Google, tak ada dah. Mungkin dah kena delete ke apa. Jadi jom kita dengarkan cerita penuh KKN Desa Penari versi yang abang Jo baca. Bagi siapa-siapa yang tak tahu, cerita KKN Desa Penari tu katanya berasal daripada Twitter seorang budak lelaki namanya Simple Man. Tak tahulah kalau Simple Man tu dia adalah nama gelaran bagi seorang budak perempuan. Tapi Twitter tu, cerita tu heboh 2019-2020. Heboh sebab dalam cerita tu terdapat beberapa peristiwa yang dialami oleh sekumpulan budak waktu diorang tengah buat kerja khusus dekat satu kampung. Yang ni abang cerita, dia punya permulaan ni adalah berdasarkan daripada filem yang abang tengok hari tu. Jadi dia mengisahkan 5 orang budak, 3 lelaki, 3 perempuan, 6 orang lah, tentang 6 orang budak yang diminta oleh pihak universiti diorang untuk buat kerja khusus. Jadi diorang ni pilihlah satu kampung ke pendalaman. Dalam sangat kampungnya sebab tak boleh naik kereta, kena naik motor je. Jadi sampai kat kampung tu diorang nak mengkaji tentang telaga yang dikatakan telah digali ratusan tahun yang dahulu. Jadi dalam telaga tu diorang nak buat kajian dan diorang nak gunakan telaga tu baik boleh menjadi sumber air penduduk kampung. Tapi sewaktu diorang menjalankan aktiviti kerja khusus dekat situ, 2 orang daripada pelajar terbabit telah membuat onar, iaitu bertenet dekat tempat yang paling keras dekat dalam kampung tu, namanya tapak tilas ke tapak talis, lebih kurang Jadi dia orang pergi bertenet dekat tempat yang paling menyeramkan kat kampung tu. Tak tahulah kenapa dia orang
ada keinginan yang pelik macam tu, ekstrim-ekstrim macam tu. Jadi hasil daripada bertenetan tu, dua-dua budak ni kena sawan. Dah kena sawan, jadi mengikut daripada bomoh kampung tu dan juga kawan baik pada diorang, kedua-dua budak ni sawan dan roh mereka ditahan di alam sebelah. Yang budak perempuannya, yang si perempuannya dihukum untuk menjadi penari menghiburkan orang-orang bunian dekat kawasan tu. Dan lelaki pula menjadi suami seumur hidup kepada salah seorang jin penari yang ada dekat kawasan tu. Yang itu adalah dia punya kronologi cerita tentang desa penari yang ditayangkan dekat panggung wayang. Tapi ada juga banyak versi yang mengatakan, banyak pendapat yang mengatakan cerita ni katanya rekaan ataupun ceritanya adalah ditokok tambah, tapi abang tak tahulah. Jadi untuk yang seterusnya selepas ni, abang akan ceritakan sesuatu yang kalian semua akan terkejut bila tahu tentang KKN Desa Penari yang abang baca pada tahun 2020 yang lepas. Jadi, okey, jom kita mulakan dengan pengalaman yang pertama. Bila abang beritahu ni, mesti korang semua terkejut. Sebenarnya, yang berdasarkan abang baca, KKN Desa Penari, pengalaman-pengalaman pelik ni bukan berlaku pada tahun 2009 seperti yang diberitahu dalam filem ataupun dalam Twitter. Berdasarkan apa yang abang baca, peristiwa sebenar berlaku di antara tahun 1994 sampai tahun 2009. Maksudnya, bukan satu kumpulan pelajar aja yang datang ke kampung tu, tapi beberapa kumpulan pelajar yang datang ke kampung tu. Dan setiap kumpulan pelajar mengalami peristiwa-peristiwa pelik. Dan peristiwa-peristiwa ini digabungkan menjadi filem dan cerita yang kita tengok dekat wayang waktu sekarang ni. Jadi, pada tahun 1994, lebih kurang ada berbelas pelajar satu universiti dekat Indonesia, abang tak tahu universiti mana, dia cakap tapi abang lupa lah, dah lama abang baca kan. Ni berdasarkan apa yang abang ingat diorang ni pergi ke satu kampung, diorang nak buat kerja khusus kat kampung tu. Tapi bila diorang dapat kebenaran daripada orang kampung tu sendiri, iaitu ketua kampung tu, dan diorang pun berangkatlah ke kampung tu ramai-ramai. Kalau tengok dalam filem, mengatakan kampung tu terlalulah dalam sampai kena naik motor je, tak boleh naik kereta. Dalam versi yang abang baca, kampung tu tidaklah terlalu dalam, memang tak boleh naik kereta sebab jalannya kecil. Sebenarnya kampung tu boleh kata dekat aja dengan jalan besar, tak adalah jauh sangat. Kalau tak silap abang, dekat kawasan Bayuwangi situlah lebih kurang yang abang baca, dan ni dah lama abang baca ni. Jadi dia kata kampung tu tak adalah terlalu dalam sangat tepi jalan, cumanya jalan masuk kampung tu kecil sebab kebanyakan daripada penduduk kampung tidak ada kereta. Jadi bila tak ada kereta, buat apa nak buat jalan besar-besar, buat jalan-jalan kecil. Dah buat jalan kecil, motor je lah yang boleh masuk. Jadi bukanlah kereta yang boleh masuk. Cumanya dekat kampung tu memang terkenal dengan kampung tu bukan wujud setahun dua tahun, dia dah wujud ratusan tahun yang lepas. Dan kampung tu, dekat kampung tu ada satu telaga, yang telaga tu katanya tidak pernah kering. Jadi tahun 1994 pun cerita ni, budak-budak ni datang dekat kampung tu dan buat aktiviti membaik pulih telaga yang ada kat kampung tu. Jadi dalam cerita Desa Penari, ada satu cerita yang dalam filem tu, dia tersesat pergi dekat satu majlis, lepas tu dia makan dekat majlis tu, lepas tu dia pergi bungkus makanan dekat majlis tu, dan dia orang bawa balik ke rumah. Bila buka bungkusan tu bukanlah makanan elok, tapi kepala monyet. Itulah peristiwa, satu-satunya peristiwa yang dialami oleh kumpulan pelajar yang berlaku pada tahun 1994. Jadi waktu tu sama macam filem, bila 3-4 orang pelajar
keluar naik motor, pinjam motor penduduk kampung untuk pergi beli Maggi, beli Indomie lah waktu tu. Nak beli Indomie, nak belilah barang-barang makanan, keluar ke kedai, ke jalan besar. Dan bila orang balik ke dalam kampung tu, diorang kena melalui satu hutan dan diorang terserempak dengan satu majlis makan malam, dan diorang pergi makan dekat situ, balik buka bungkusan, rupanya bawa kepala monyet. Itulah satu-satunya peristiwa yang dialami oleh budak-budak yang datang ke kampung tu pada tahun 1994. Dan abang nak ingatkan, cerita dalam Desa Penari adalah gabungan beberapa peristiwa yang dialami budak-budak ni semua. Selepas budak-budak kumpulan pertama ni dah pergi ke kampung tu, heboh dia cerita. Bila dia balik universiti, dia ceritalah agaknya heboh semualah. Dia kata dia pergi kampung yang tak ada air, yang tak ada elektrik. Lepas tu kampung tu scary Mary. Lepas tu jumpa kepala monyet. Jadi cerita tu tersebar dekat universiti tu. Pada tahun berikutnya, selang beberapa tahun berikutnya, ada pula kumpulan pelajar tahun akhir yang nak buat kerja khusus. Lepas tu diorang pilih kampung ni sebab kampung ni bertepatan dengan tajuk kerja khusus diorang, iaitu sumber air. Jadi diorang pun nak rasa macam dulu senior kita pernah pergi kan, jadi kita pergilah, kita nak tengok kampung ni betul ke seperti yang diceritakan oleh senior. Yang di sini diorang cakap kampung ni memang misteri, tak ada elektrik, tak ada air. Jadi kumpulan kedua yang datang ni bukan tahun 1994, tapi kalau tak silap abang, dah tahun 1998. Selang beberapa tahun, 1998, diorang pun datang semula kat kampung tu. Kumpulan pelajar yang lain, bukan kumpulan pelajar yang sama. Tapi sepanjang diorang buat kerja khusus kat kampung tu, tak ada peristiwa-peristiwa ngeri ke seram ke, sebab budak-budak ni memang jaga tingkah laku. Ini berdasarkan yang apa abang ingat, abang baca dulu. Tapi dia kata penduduk kampung tu ada satu benda yang pelik, iaitu diorang ni suka memuja sesuatu, dan yang diorang puja adalah seorang makhluk jin. Tapi dia tak nyatakan, dia nyatakan tapi abang tak ingat nama jin tu, mungkin Badarah Wuhi tu kot. Dia kata dia bukan memuja, tapi memberi penghormatan kepada jin yang dah duduk dekat kampung tu ratusan tahun. Dan ada penduduk yang percaya jin tu lah yang menjaga keselamatan kampung tu. Tapi tak boleh percaya macam tu. Itu dah namakan syirik. Tak boleh. Kita percaya hanya Allah Ta'ala je lah yang menjaga keselamatan kita semua. Allah je Tuhan yang satu lah macam tu. Okay. Jadi diorang percaya. Jadi waktu kumpulan kedua ni datang, diorang mengalami beberapa peristiwa yang menarik, iaitu diorang dapat tengok macam mana penduduk kampung tu memuja jin tersebut dengan mengadakan pesta besar-besaran, termasuk pesta menari-nari, pesta macam-macam pesta. Tapi semua pesta tu tak dibuat tengah hutan, tengah malam, tak. Semua peristiwa tu dibuat tengah hari, tengah padang, tengah hari buta. Jadi dengan kata lain, tak adalah menyeramkan sangat. Jadi kumpulan kedua yang datang ni, diorang macam deny, apa nak cakap apa, kalau deny itu bahasa Inggeris, dah bahasa Melayu kata alah yelah sini dulu tu jumpa kepala monyet, dia kata kita orang ni okey je. Jadi bila kumpulan kedua ni balik ke universiti, dia macam ceritakan alah ni nyembang lah apa tu, kampung ni pelik, kita orang tengok kampung ni okey je, cumanya kampung ni mengamalkan ritual-ritual purba, iaitu memuja ataupun memberi persembahan kepada jin yang telah menetap dekat kampung tu. Dan cara diorang menyambutnya adalah dengan tarian. Itu je dalam kumpulan kedua. Jadi cerita kumpulan kedua tak ada yang pelik, tapi diceritakan dalam filem KKN Desa Penari itu juga kan. Itu macam gabungan cerita kumpulan pertama dan gabungan cerita kumpulan kedua. Kumpulan yang ketiga datang ke kampung tu adalah junior kepada kumpulan kedua. Yang ini selang beberapa tahun. Kalau kumpulan pertama 1994, kumpulan kedua 1998, kumpulan ketiga adalah tahun 1999. Tapi ini berdasarkan apa baca. Kalau dia tipu abang pun tipulah semua. Tapi kita ambil ni sebagai pengajaran je lah. Pengajaran yang kita boleh ambil, iaitu setiap apa yang berlaku
ada hikmahnya. Okey, cerita kumpulan ketiga ni pula, bila dia dah dengar cerita dua senior dia dah jadi macam urban legend kan. Orang kata pergi kat kampung ni tak ada elektrik, misteri, kau jumpa kepala monyet, lepas tu penduduknya memuja orang yang menari. Jadi kumpulan ketiga ni terdiri daripada beberapa belasan pelajar jugalah, dan memang teruja lah. Kalau kita pun kan dengar senior cakap macam tu, jomlah ramai-ramai, bukan kita pergi seorang dua, kita pergi ramai-ramai kat kampung tu, sebab kampung tu dia kata macam best. Tapi kumpulan ni mengalami peristiwa yang aneh, iaitu bila diorang datang kat kampung tu, memang betul kampung tu tak ada elektrik, tak ada air pada tahun 1999 tak ada elektrik, tak ada air, dan juga penduduknya memang kebanyakannya orang tua, sebab kebanyakan orang-orang muda dah berpindah ke kampung lain, ke bandar. Sebenarnya kampung tu tak ada terpencil sangat, dia adalah kampung-kampung lain tapi cuma jaraknya jauh-jauh. Dan dia kata waktu diorang sampai kat kampung tu, memang dia sahkan dengan penduduk kampung dan ketua kampung tu memang pernah terjadi peristiwa, iaitu penduduk kampung memuja jin yang menjaga kawasan tu dengan mengadakan upacara tarian. Dan ditambah pula pada zaman dulu-dulu, waktu diorang mengadakan upacara tu, diorang mengadakan persembahan. Kalau dulu-dulu diorang gunakan darah manusia sebagai persembahan, bukanlah dibunuh orang, tapi gunakan darah sikit lah. Tapi disebabkan zaman dah semakin moden, diorang gunakan darah binatang sebagai persembahan kepada makhluk yang tinggal dekat situ. Diorang kata bukanlah memuja, tak tahulah, diorang kata macam menghormati macam tu. Okey, ni cerita kumpulan ketiga. Bila kumpulan ketiga tanya dengan ketua kampung, dengan penduduk kampung, memang sah lah itu peristiwa-peristiwa yang berlaku dekat kampung tu yang dialami oleh pelajar kumpulan pertama dan pelajar kumpulan kedua. Tapi waktu diorang buat kerja kursus dekat kampung tu, ada satu peristiwa pada satu malam, diorang dengar ada muzik gamelan berbunyi di tengah hutan. Jadi bila dengar muzik gamelan di tengah hutan, kesemua pelajar yang mengikuti kerja khusus tu memang dah maklum ini adalah bukan manusia, tapi diorang ni budak universiti kan, budak universiti macam semangat nak ingin tahu dia punya lain macam. Jadi diorang ni berbelas-belas orang, baik jantan baik perempuan ni, ramai-ramai lah berkumpul. Dia kata kalau malam besok kita dengar bunyi gamelan sekali lagi, apa kata kita ramai-ramai serbu pergi kat mana tempatnya bunyi itu. Sebelum diorang datang, mula-mula hari diorang datang kat kampung tu, kerana diorang dah beritahu dekat dalam kawasan kampung tu ada satu kawasan tu memang dianggap kawasan keramat, sebab kat situlah dulu-dulunya orang gunakan tapak tu untuk dijadikan tempat persembahan, bukan persembahan tarian, tapi persembahan darah manusia dan darah binatang tu, tapak tu. Jadi upacara tu dilakukan setiap tahun. Cumanya pada waktu tu diorang dengar bunyi gamelan betul-betul datang daripada tapak keramat tu. Jadi bila malam kedua diorang dengar bunyi yang sama, ramai-ramai kumpul, penduduk kampung tak tahu ni bukan penduduk kampung tak tahu. Jadi diorang kumpul ramai-ramai, bawa lampu picit, menyusup ke dalam semak-semak hutan tu. Kalau abang taklah ada ular ke apa, kalau jengking memang taklah, biar abang tinggal dekat asrama tu je. Tapi budak universiti kan nak ingin tahunya lebih. Jadi diorang menyusup ikut daripada bunyi gendang dungdang yang diorang dengar tu, dengan harapan diorang dapat jumpa dengan makhluk-makhluk yang main gamelan. Katanya kalau bernasib baik, diorang akan nampak penari-penari dari alam gaib. Tapi bila diorang menyusup, bila dah bunyi semakin kuat, diorang sampai dekat tapak keramat tu yang namanya abang lupa. Tapi bila diorang tengok, bunyi gamelan tu berbunyi, tapi orangnya tak ada. Bunyi seolah-olah ramai, tapi tak ada satu makhluk pun kat situ. Jadi budak-budak ni menghormati bunyi tu, diorang ramai-ramai tutup lampu picit dengan harapan nampaklah bayang-bayang manusia. Memang tak nampak, tapi bunyi gamelan dungdang macam tu. Abang tak tahu lah bunyi gamelan tu macam mana nak bunyi daripada mulut abang, tapi macam tu lah, dungdang. Jadi bila diorang naik dengar, betul lah
kumpulan pertama, kumpulan dua cakap memang kawasan ni misteri. Bila dengar macam tu, dia orang pun balik. Tak ada peristiwa misteri yang lain, tapi dia orang balik ke asrama dan dia orang pun gelak-gelak lah cerita. Oh betul lah macam tempat ni ngeri. Dan sejak daripada tu, setiap malam sampailah kumpulan ketiga ni balik, dia orang dengar bunyi gendang dekat tapak tu. Ni abang nak beritahu sebelum ini adalah peristiwa-peristiwa lain tau yang dialami oleh kumpulan-kumpulan pelajar yang lain yang digabungkan yang abang baca pada tahun 2020. Ada banyak, tapi apa yang abang ingat hanya 3-4 peristiwa je. Okey, jom kita lanjutkan dengan kumpulan pelajar yang seterusnya. Kumpulan pelajar yang seterusnya abang tak ingat tahun berapa dia orang datang. Tapi kalau tengok daripada susunan cerita, mestilah tahun 2000-an. Kita ambil contoh lah. Kumpulan keempat ni datang pada tahun 2002. Kita ambil contoh je lah ya, sebab abang tak ingat. Ni setakat nak kongsi-kongsi cerita janganlah semua. Jadi kumpulan keempat ni datang ke kampung tu dua sebab. Pertama, sebab dia orang dengar daripada senior lagi satu tentang keunikan kampung tu yang misteri. Dan sebab kedua dia orang datang ke kampung tu sebab dia orang sendiri nak tengok betul ke penduduk kampung tu memang memberi persembahan kepada jin penari yang kononnya menjaga kampung tu. Tapi bila dia orang sampai dekat kampung tu dan dia orang bercerita tentang hasrat dia orang pada ketua kampung, waktu tu ketua kampung memang mengiyakan walaupun penduduk kampung tu semua beragama Islam, tapi diorang memang menjalankan aktiviti menghormati jin-jin yang ada duduk dekat situ. Okey. Jadi diorang kata macam okey betul, tapi diorang teringin juga nak dengar bunyi gamelan yang kumpulan ketiga dengar. Jadi waktu tu diorang berpakat-pakat kalau bunyi gamelan tu bunyi pada malam-malam waktu diorang datang dekat kampung tu, diorang akan ramai-ramai pergi ke tapak bunyi gamelan seperti kumpulan ketiga buat. Cuma kali ni diorang nak upgrade sikit, iaitu diorang dah belajar beberapa ilmu yang ilmu ni akan digunakan bila sampai dekat tapak gamelan yang berbunyi tu, diorang akan amalkan ilmu tu dan makhluk-makhluk tu akan memunculkan diri. Ini jenis-jenis budak yang derjal juga ni. Tapi malam tu, sepanjang diorang ada kat situ, bunyi gamelan tu tak berdecet pun. Cumanya dekat diorang cerita, mengikut cerita yang abang baca, ada satu malam tu bunyi gendang, bukan gamelan bunyi gendang dung 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 dung, agaknya macam itulah. Bunyi gendang tu daripada jauh sangat. Waktu tu diorang ingat itu adalah bunyi gamelan, tapi tak ada bunyi-bunyi lain, hanya bunyi satu gendang. Dan gendang tu makin mendekati, semakin malam larut, iaitu start daripada pukul 9, 10, 11, 12, gendang tu semakin dekat dengan rumah diorang. Ada dua kemungkinan yang dalam tulisan tu, iaitu diorang kata mungkin itu adalah ulah penduduk kampung, ataupun mungkin gendang tu adalah gendang betul-betul datang daripada alam sebelah. Tapi diorang tak berani nak buka pintu, dan akhirnya bunyi gendang tu mengelilingi tempat diorang tinggal. Waktu tu pelajar tu lebih kurang 10 orang lah. Ada perempuan, ada lelaki. Jadi disebabkan yang perempuan ni takut untuk keluar, yang lelaki pun tak naklah membahayakan diri, dan diorang pun diamlah dengar. Rupanya bukan sekali dua, sepanjang seminggu diorang ada kat situ, adalah 2-3 kali diorang dengar bunyi gendang. Kadang-kadang dekat dengan rumah, kadang-kadang jauh, tapi bukan bunyi gamelan, bunyi gendang aja. Dan bila ditanya kepada penduduk kampung cakap itu adalah cara makhluk alam sebelah menghiburkan diri dengan bergendang-gendang di waktu malam. Dan penduduk kampung tu berharap budak-budak ni semua tak ikut campur. Jadi diorang sepanjang seminggu tu diorang buat kerja khusus dekat situ, itu je lah diorang. Dan diorang pun balik dengan cerita tambahan. Jadi bila balik kampus, ceritalah balik, tambah daripada generasi pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga, diorang kumpulan keempat, dah tambah banyak cerita. Menariklah pula kalau nak dibuat filem kan. Kumpulan kelima, abang tak pasti juga kumpulan ni tahun berapa, tapi abang yakin sebelum tahun 2009. Sebab kumpulan terakhir adalah kumpulan ke-6 yang datang ke kampung tu pada tahun 2009, dan itulah peristiwa penutup. Lepas tu dah tak ada lagi pelajar yang datang dekat kampung tu sebab penduduk kampung tu bubar.
Semuanya keluar ke bandar. Kampung tu dah kosong. Jadi kumpulan kelima ni, kumpulan kelima ni datang di antara tahun 2002 sampai 2009, antara tahun tu. Dan diorang mengalami peristiwa yang unik sebab semua orang mengalami mimpi yang sama. Semua yang datang ke kampung tu pada kali ini, kumpulan pelajar ni terdiri daripada kumpulan kuda jantan, iaitu semuanya lelaki, tak ada perempuan. Dan bila dah semua lelaki datang, memang ada banyaklah perangai-perangai yang kurang senonoh sikit. Dan budak-budak pada waktu tu, pada satu malam tu, bila diorang datang, diorang dah beritahu dah amaran tak boleh bertenet, tak boleh mabuk, tak boleh buat benda-benda tak senonoh. Dah dia beritahu dah. Tapi budak-budak, kerana budak-budak suka mencabar, diorang buat satu aktiviti yang melanggar pantang, iaitu mabuk. Ada di antara diorang yang bawa arak ke dalam kampung tu. Diorang dah diberitahu kampung tu dijaga oleh seorang jin perempuan yang kita semua tahu katanya berdarah Wuhi. Tapi diorang ni langgar pantang. Diorang jenis-jenis yang tak percaya. Budak-budak moden, ada yang jenis yang tak percaya. Jadi malam diorang sampai kat kampung tu, diorang mabuk. Diorang minum minuman keras. Jadi malam tu, peristiwa ngeri yang diorang alami ialah kesemua budak-budak yang minum tu didatangi dengan seekor ular yang besar dalam mimpi. Bukan betul-betul, dalam mimpi. Konon-kononnya, yang berdasarkan tulisan ni, datanglah ular tu bagi amaran pada budak-budak ni. Yang minuman itu adalah minuman haram. Yang menyebabkan benda tu bagi warning, kalau malam seterusnya korang masih lagi minum arak, korang tak akan balik selamat keluar daripada kampung ni. Bukan seorang pelajar je yang alami mimpi yang sama, tapi beberapa orang pelajar yang mabuk pada malam tu. Dan seesoknya diorang dah tak berani dah mabuk-mabuk. Diorang minta maaf dengan ketua kampung tu yang diorang mengaku kesalahan diorang, tapi ketua kampung tu cakap jangan buat lagi sebab dah kena warning dengan jin yang jaga kononnya kat kampung tu, iaitu jangan buat benda-benda yang tak disukai oleh jin tu. Dan cerita terakhir datangnya pada tahun 2009, iaitu kumpulan ke-6. Terdiri daripada 3 orang lelaki dan 3 orang perempuan datang ke kampung tu. Diorang datang ke kampung tu memang atas 2 sebab. Satu, diorang dengar daripada sini kampung tu memang misteri. Yang kedua ni, diorang sendiri nak merasai kemisterian tu. Tapi diorang tak tahu sebenarnya pada tahun 2009 ni berlaku satu peristiwa yang seakan-akan dengan filem yang diceritakan dari filem yang abang ceritakan. 3 lelaki, 3 perempuan datang kat kampung tu nak buat kerja khusus. Macam biasa, ketua kampung yang dah bersilih ganti tu, benarkan aja, okey je. Pada waktu tu 2009 tetap juga tak ada elektrik, tak ada air dekat kampung tu, air pipe. Dan kebanyakan daripada, bukan kebanyakan, diorang ni semua memang sengaja tak nak ada air, tak nak ada elektrik sebab nak mengekalkan kehidupan tradisi kampung tu. Dan pada masa yang sama kat kampung tu tak ada lagi orang-orang muda, kebanyakannya orang-orang tua sebab orang muda dah pergi berhijrah. Okey, sewaktu kumpulan ni, ni yang diceritakan sama dengan filem ni. Sewaktu kumpulan ni buat kerja khusus dekat kampung tu, dia mengalami satu peristiwa pada satu hari. Kecoh dekat kampung tu, kehilangan 2 orang budak. Katanya bukan budak daripada kampung tu. Budak tu adalah daripada kampung sebelah. Kampung sebelah kecoh budak hilang. Jadi kampung sebelah pun datanglah kat kampung yang diorang buat kerja khusus tu, minta penduduk kampung tu tolong carikan 2 orang budak hilang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Dan operasi mencari budak-budak ni disertai oleh kumpulan pelajar yang datang buat kerja khusus kat situ. Dan akhirnya budak-budak ni dijumpai di tengah hutan dalam keadaan yang vogel. Tak boleh cakap dulu. Nanti sensor pula tak sedap lah kan. Budak-budak pun dengar juga YouTube abang. Dalam keadaan yang tidak berpakaian dan kedua-duanya dah sawan, buih-buih mulutnya keluar. Jadi bila budak-budak ni dijumpai siang bukan malam, dan diorang tengok keadaan kedua-dua budak ni masih lagi bernyawa tapi dah berbuih-buih mulut, kena sawan dan tak berpakaian, diorang anggap kedua-dua budak kampung sebelah ni dah melakukan satu
perkara yang kurang baik dekat kampung tu. Mungkin budak-budak kampung sebelah tu tak tahu kampung tu memang mengerikan, memang dijaga oleh makhluk alam sebelah yang konon namanya Badarah Wuhi, dan diorang tak tahu, agaknya tak ada tempat nak bertenet kat kampung sebelah, tapi nasib tak baik bertenet kat kampung sebelah, jin kampung sebelah naik angin, dua-dua kena sawan, dan diorang pun dibawa lah balik ke rumah. Dan mengikut daripada telekan orang-orang yang pandai dalam ilmu-ilmu alam gaib ni, kedua-dua budak ni kedua-dua budak ni rohnya dipasung oleh jin yang menjaga kampung tu. Jadi dia tak beritahu dengan detail dipasung macam mana. Bukannya budak-budak yang datang ke kampung tu buat kerja khusus, bukan. Dia macam faktanya diterbalikkan tau. Bukan budak, mungkin nak menyedapkan filem, tapi inilah yang abang baca. Dia kata bukan budak-budak tu yang datang buat onar, tak. Budak-budak tu sama-sama mencari. Yang buat onar tu adalah budak-budak kampung sebelah yang meninggal tu. Jadi abang bila tengok filem tu, abang rasa macam ni fakta yang mana yang betul. Lepas tu banyak pula keluar gambar tu memanglah mungkin ada gambar betul, ada gambar yang tak betul, abang pun tak pasti, tapi itulah yang abang baca. Jadi bila kedua-dua budak tu dijumpai, selang beberapa bulan, budak-budak yang kena sawan dua orang tu, yang bertenet tu, meninggal dunia. Dan disebabkan meninggal dunia, kumpulan pelajar yang tengah buat kerja khusus kat situ, diorang dah dapat satu pengalaman yang pelik. Dan bila diorang balik ke kampus diorang cerita dekat kawan-kawan semua. Jadi menambahlah, kumpulan satu cerita macam ni, kepala monyet. Kumpulan kedua, kumpulan ketiga cerita lain. Apa lagi cerita persembahan lah. Lepas tu cerita, abang pun dah lupa kan. Ada beberapa cerita. Yang pertama kepala monyet. Lepas tu yang kedua diorang tak ada apa-apa peristiwa kan, cuma diorang tahu penduduk kampung tu memuja jin yang menari. Lepas tu cerita yang kumpulan ketiga alami, diorang dengar bunyi gamelan tengah hutan. Cerita yang keempat, diorang dengar bunyi gendang. Kumpulan keempat. Lepas tu kumpulan kelima mabuk. Lepas tu terjumpa dengan dia mimpi dengan jin ular. Kumpulan keenam jumpa orang meninggal sebab bertenet kat tempat keramat, dan diorang pun tak tahu kenapalah dia bertenet kat situ. Jadi bila kumpulan keenam ni balik ke kampus, dan sejak daripada tu kampung tu pun bubar. Sebab kampung tu semua tak ada lagi orang tinggal dekat kampung tu, sebab kebanyakan daripada orang tua-tua kat situ semua dah meninggal, dan yang lain tu diambil anak tinggal dekat luar, dan kampung tu terbiar macam tu aja. Dan dia terbiar jadi hutan kan kampung tu. Jadi kampung tu lokasinya kat mana abang pun tak tahu, cuma dia kata dekat Banyuwangi, kat daerah Banyuwangi. Dan jin yang menari tu berdasarkan kepada cerita-cerita yang budak-budak ni ceritakan, yang dia orang tulis. Jadi abang yakin sebenarnya cerita KKN Desa Penari adalah gabungan beberapa pengalaman pelajar yang datang dekat kampung tu. Bukanlah pengalaman satu kumpulan pelajar saja pada tahun 2009, tapi gabungan beberapa peristiwa start daripada 1994 sampailah tahun 2009. Kalaulah yang si penulis ni tipu, abang pun kira tipu kuang. Kita sama-samalah kena prank lah juga. Terima kasih menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita kali ini memberi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Mana tahu kan, yang kita pergi ke tempat orang kena jaga adab. Jangan mabuk-mabuk, bertenet-tenet tu tak boleh. Kan tak pasal-pasal kena sumpah. Jadi terima kasih juga yang dah membeli sambal lara dan juga t-shirt yang abang jual. Abang punya dana pun dah semakin banyak terkumpul, alhamdulillah. Nanti kalau abang dah cukup dananya hujung tahun ni, abang nak buatlah sumbangan kepada masyarakat yang memerlukan. Walaupun sumbangan ni tak banyak, tapi ini adalah sumbangan daripada semua yang dah beli abang punya sambal dan juga t-shirt. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKN Desa Penari versi Abang Ju.